Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Okay, baik. Yang ni berkenaan dengan kerja peperiksaan percubaan UPSR Bahasa Inggeris paper pemahaman. Untuk makluman ini ialah paper daripada Kelantan. Okay. Jadi buat ni sebagai homework, and yang ini video ni ialah video perbincangan dia. Jadi pastikan dah siap dulu, barulah barulah tonton video ni untuk fahamkan macam mana perbincangan itu berlaku. Okey, baik. Sekarang kita tengok paper ni. Okey, baik. Kita tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 1, the pupils alighted from the bus and awaited patiently blank space the entrance of the National Library. Okay, so look at some of the words. Kita tengok perkataan kat sini ya. Alright, so the first one, alighted from the bus and waited patiently. Alighted maksudnya ialah turun daripada bus. Okay, alighted maksudnya ialah turun daripada bus. Alright, waited patiently, menunggulah. Okay, menunggu patiently di mana? Okay, sebab this question is about preposition. Dia tanya pasal tempat. So the best answer is at the entrance of the National Library. Okay, that's the best answer. Alright, baik. Seterusnya, question number 2. Alright, question number 2. My mother asks me to choose ruang kosong a hamster, ruang kosong a cat as a pet. Okay, now this one kita dah buat latihan, dan Captain dah ajar dah kamu semua. Alright, so if you look at the answer, dia bagi A, B, C, D tu, dia bagi either or ataupun neither nor lah. Okay, dalam A, B, C, D tu, B tu memang salah, either nor tu tak wujud. Okay, and then C tu pun salah, neither or pun tak wujud. Okay, I hope you remember, either or ni maksud dia sama ada A ataupun B. Neither nor ni maksud dia bukan A, bukan B, and dia akan bagi pilihan yang C. Okay, jadi kalau kamu tengok soalan ni, dia tidak ada pilihan C. C tu tidak ada, dia bagi dua pilihan je, a hamster, a cat as a pet. Maksudnya dia tak bagi penjelasan untuk pilihan ketiga ke, ataupun dia bagi penjelasan antara dua-dua itu tidak terpilih ke, tak ada. So the answer is either or. A. The answer is A. Number 2 answer is A. Alright, let's look at number 3. Number 3, my family is going for a picnic. Alright, my family is going for a picnic. Empty space, the weather is cool and refreshing. Alright. Okay, so this is a question about so, and, or, since, although. Yang ni kita dah belajar ni. Okay, kita dah belajar because, and, but, so, for, although, since. Okay, and I already taught you, make sure you remember, tengok balik nota tu. Okay, understand dia punya function dia, macam mana nak pakai, apakah hubungan di antara dua ayat, because kita gunakan ni untuk gabungkan dua ayat. Okay, kita gunakan ni untuk menggabungkan dua ayat. So you have to look at the you have to look at the relationship. Okay, you have to look at the relationship. So bila you look at the relationship, you boleh faham lah. Okay, di mana, apakah perkataan yang paling sesuai untuk masuk dekat situ. Okay, apakah perkataan paling sesuai untuk masuk dekat situ. Sekejap, give me a moment. I just want to write down all of the answers kat sini, at least you guys boleh nampak dengan lebih jelas. Okay, alright. Okay, there we go. So it looks better. Okay, alright. Alright, so number 3. The answer for number 3 is okay, let's look at number 3. Okay, so my family is going for a picnic. Ruang kosong, the weather is cool and refreshing. Alright. So paling sesuai kalau kita letak so kita tahu maksud dia jadi kan. So my family is going for a picnic, jadi the weather is cool and refreshing. Doesn't make any sense. Dia tak masuk ke situ. And my family is going for a picnic and the weather is cool and refreshing pun tak masuk. Kan I dah cakap, kita dah bagi tahu itu. And ni kita pakai untuk two verbs yang dua kata kerja yang seiring. Maksudnya kita boleh pakai dalam satu ayat, dia boleh duduk sekali, macam menyapu dan mengemok. Okay, sweeping and mopping, cleaning and wiping, itu boleh masuk lah. Alright, since, memandangkan. Since usually duduk kat depan. Okay,
Tapi kadang-kadang dalam soalan dia boleh duduk di tengah-tengah. Tapi bila kamu gunakan dalam ayat, pastikan kamu letakkan dia di depan. Okay, memandangkan. My family is going for a picnic since the weather is cool and refreshing. Memandangkan the weather is cool and refreshing. Masuk. Okay, dia sangat masuk, jawapan tu masuk. Alright, my family is going for a picnic although, walaupun the weather is cool and refreshing. Tak kena. Okay, so the best answer for number 3 is C. Alright. Okay, let's look at number 4. Okay, number 4. Alright, now. Somebody, wrong kosong, taken my key, I can't find it. Okay, somebody taken my key, I can't find it. So the answer here is, alright, dia bagi have, having, have, was, has. Okay. Now, kalau kamu nampak taken ni kan, yang ada verb kat sini ni. Alright, here, the verb here, taken, eaten, apa lagi, driven, yang ada en belakang dia. Usually, okay, ni kamu tak belajar sebenarnya. This is perfect tense, kamu tak belajar. Tapi kalau usually, kalau macam ni, kat depan dia biasanya akan ada have ataupun has. Silap-silap, have ataupun has, antara dua ni ya. Alright, so dia akan ada have ataupun has. So bila ada macam itu, between those two lah. So bila nak tahu have ataupun has, so A dengan C masalah. So which one do we choose, have ataupun has? Kita tengok kepada orang dalam ayat tu. Orang dalam ayat tu ialah somebody. Alright, somebody taken my key. Somebody ni maksud dia seseorang, dia singular, seorang. So somebody is a singular noun. So the answer is has. Sebab has tu kita pakai untuk singular. So number 4, the answer is D. Okay, by the way, kalau ada siapa-siapa yang rasa macam tak berapa nak faham benda kita cakap ni, apa ni kan, you just PM me. Okay, PM me about the question. Snap a picture of the question, send me, kata Captain, I don't understand, and then I'll explain to you. Alright, let's look at number 5. My grandparents were filled with sesuatu when we visited them. Okay, filled ni jangan confuse filled dengan feel. Feel tu ialah perasaan, rasa. Filled ni maksudnya mereka, dia nak cakap yang mereka ni dipenuhi dengan perasaan. Okay, maksudnya perasaan tu tak boleh sebut perasaan tu happy ke sad ke, dia tak boleh cakap macam tu. Kamu kena sebut nama perasaan tersebut. Ataupun as you learn masa kamu tahu tahun 5 dulu, abstract noun. Kamu belajar abstract noun dulu. Maksudnya kamu kena ambil sesuatu sifat dan kamu sebutkan sifat tu dalam bentuk nama. Okay, so kat sini ni happy is sifat, semua ni happy ni, happy, happily, happiest. Okay, salah, happy ni salah. Siapa jawab A salah. Okay, number 5, the answer is not A, because happy tu kamu rasa happy, tapi kamu tidak boleh dipenuhi dengan perasaan happy. Okay, it's wrong. Happily ni dengan gembira, kamu dah tahu kan, ly tu dengan. Happiest ni paling gembira, tak boleh ha. Okay, dia memang tak sesuai dalam ayat ni. My grandparents were filled with happiest. Kalau kamu cakap happiest, dia kamu cakap ayat dia berbeza. Ayat dia kena nak cakap dia paling gembira. Macam tu. Now the answer is D, happiness. Maksud happiness bukan gembira. Maksud happiness ialah kegembiraan. Okay, boleh faham? Okay, walaupun kita tak dapat nak dengar apa korang cakap, tapi I hope you understand lah. Okay, if you don't understand, so please call me. Don't call me, WhatsApp me. Alright. Alright, let's look at number 6. Okay, number 6. Mazlan is. Okay, this is very easy lah. Sebab kalau keluar soalan macam ni, okay, ini ialah simile macam dalam soalan tu keluar, dia keluar simile kat sini. Kalau keluar soalan simile, kita cakap untung lah korang, memang sangat untung. Sebab simile ni tak susah. Okay, seperti je. Alright, so the clue is kat sini Alright, busy, blind, clear, deaf. Kalau kamu tak faham perkataan ni, sayang lah. Alright, but it's easy for you to understand. Busy, sibuk, blind, buta, clear, jelas. Okay, jelas tu boleh jadi jelas faham, jelas tu boleh jadi jelas nampak. Deaf, apa deaf? Deaf tu ialah pekak. Okay, alright. Mazlan is ruang kosong without his eyeglasses. What is eyeglasses? What are eyeglasses? Sorry, eyeglasses adalah cermin mata. So kalau cermin mata, the answer is B. Number 6 is B. As blind as a bat. Tak ada glasses, dia buta macam
kelawar. Okay, kenapa kelawar? Kelawar kan buta. Jangan tanya pula, kelawar ke buta ke? Memang kelawar tu buta. Okay, kelawar tu dia buta. Dia tak ada mata. Dia bukan tak ada mata, dia ada mata, cuma dia tak nampak. Dia lebih menggunakan suara lah. Okay, side note. Alright, let's look at number 7, 8 and 9. Okay. Farah and I enjoy doing things together during our leisure time. Okay. Alright, so leisure ni, for those of you who do not know, okay, Captain tak tulis kat sini masa-masa perkataan ni. So whatever I explain, kalau kamu rasa kamu nak tulis, boleh terus tuliskan di situ. Leisure ni maksudnya masa lapang, masa free. Okay, time tu masa lah leisure, masa free. Alright. Select. Okay. Alright. Okay, so we like to make clothes for orang kosong dolls. Okay, like sebelum ni kita cakap juga, look at the petikan. The petikan ni nampaknya dia present tense, bukannya past tense. Sebab apa dia kat sini enjoy, dia tak ada past tense kan. Alright, dan kat sini use. Okay, so semua ni ialah present tense, uses present tense kebanyakannya. Tapi as I said before, jangan tertipu dengan satu ayat sahaja, sebab mungkin ada ayat-ayat lain yang menceritakan masa berbeza. Okay, maybe they're talking about satu ayat tu present tense, tapi the whole story tu is past tense. Boleh jadi macam tu. Faham? Ayat satu tu present tense, tapi cerita dia seluruhnya, selebihnya tu semua in the past. Ataupun satu ayat tu, cerita dia, seluruh cerita tu dah berlaku, past tense. Tapi ada satu ayat kat tengah-tengah tu, dia cakap pasal dia suka makan apa. Kalau suka makan apa, mestilah present tense, benda yang selalu. Present tense benda yang selalu, bukan benda yang sekarang tau. Alright, ini dah agak 10 kali dah Captain bagi tahu. So jangan lupa pasal benda ni. Okay. Alright, so Farah and I enjoy doing things together during our leisure time. We like to make clothes for. Okay. The answer is our dolls. Alright. Okay, kenapa our? Alright, now kita tengok A, B, C, D. Alright, nombor 7. Alright. Okay, let's look at A, B, C, D. Alright, the answer here first. Allah. Okay. Alright. Kenapa dia C? Alright. A to us. Us ni maksud dia kami. Tapi bukan kami yang duduk di depan. Ingat Captain dah ajar dulu. Harap korang ingat jangan lupa. Tolong jangan lupa. Okay, I'm gonna show you right here. Okay. Alright. So first kita ada he. Lepas kita ada she. Lepas kita ada it. Lepas kita ada we. Lepas tu kita ada they. Lepas kita ada I. Lepas kita ada you. Okay. Alright. So semua ni, okay, ini ialah kalau dalam bahasa Melayu kita panggil kata ganti nama di. Alright. In English we call it pronouns. Alright. Captain dah bagi nota hari tu. Kalau siapa yang tak salin tu, nasib lah korang. Siapa suruh tak salin? Orang dah cakap dah kan. Okay. Alright. I'm going to change this to let's see, choose lah. Alright. Okay, so this one kita guna dekat depan ayat. Faham? Kita gunakan dekat depan ayat. Now, bila kita gunakan di belakang ayat, apa maksud depan ayat sebenarnya? Depan ayat ni maksudnya dia akan ada do kat sini. Okay, do ni apa? Action, verb. Remember? Okay. So, dia duduk di depan do. Now, dia ada kembar dia. Ingat tak kembar dia? Okay, kembar dia duduk dekat belakang do. Okay. So, dia duduk dekat belakang do. Macam ni Alright. So bila duduk kat belakang do, dia berubah bentuk. Dia tak jadi he, she, it, we, they, are, you. He tu berubah jadi him. Okay. Change this. Him. Okay. She berubah jadi her. It berubah jadi it juga. We berubah jadi us. And they berubah jadi them. I berubah jadi I juga. You berubah jadi you juga. Okay. Beza dia, satu tu duduk depan do, satu lagi duduk belakang do. But for those of you yang tak tahu apa he ni dia untuk lelaki, she ni dia untuk perempuan, it ni dia untuk bukan manusia, we ni kami. Tolong jangan lupa Okay, they ni mereka, I ni saya, you ni kamu ataupun awak. Okay, please don't forget this. Okay, this is very simple tau. Alright, now so this us tu dia kami. Okay, kami doll, kami patung. Tak kena lah. Faham? Maksud dia tak kena. Alright.
Lepas tu kita dekat sini it's our dia. Ni dia punya sepupu dia. Kita cakap dah kan. Okay, maksud dia ialah punya. Alright. So it's tu dia duduk kat sini tau. Okay, tengok ni. Alright, his, her, it's, our, their, my, and your. Okay, ini maksud dia. I'll give you example. My pencil. Okay, saya punya pencil. Dia punya, kami punya, mereka punya, saya punya, kamu punya. Macam ni. Tapi ada ayat yang dia boleh terbalik. Dia duduk dekat belakang benda. Ini benda kat belakang, perkataan tu duduk dekat depan benda kan. Okay, dia boleh juga kalau jadi macam ni. The pencil is mine. Okay, benda tu datang di belakang. Alright, kamu tahu ni. This is just simple revision je for you. His sama juga. Her, hers, sorry. It's, ours, theirs, mine, and yours. Okay, simple Alright, so don't forget. So ni benda dia datang dekat benda tu datang kat depan, perkataan ni datang di belakang. So dekat sini ni benda dia kat belakang. Nampak? Maksudnya macam ni lah. Yang jenis macam ni. Okay. So okay, so balik pada sini, dia bercakap tentang Farah and I. So our lah. Our doll. Alright. I use a needle and thread, but Farah uses a, what is it? Okay. Steam iron, vacuum cleaner, sewing machine, washing machine. Nak tahu mana satu? Tahu kan semua ni? Steam iron lah. Vacuum cleaner tahu kan? Sewing machine tahu. Washing machine tahu. Which one? Look at the story. Okay. Enjoy doing things together during our leisure time. We like to make clothes. Buat baju. So kalau buat baju, kau pakai washing machine ke? Tak. Kau pakai sewing machine. So number 8, the answer is C. Alright. Simple straightforward. Okay. Alright, let's get number 9. Sew blouse, skirts, dress for the doll. Sometimes you also knit caps. Knit ni yang apa? Alah, macam mana cakap tu? Alah, yang diorang pakai 2 batang besi tu, diorang macam menganyam tu. Tapi mengait, menganyam. Sorry lah. Okay. Alright, mengait. So that is knit. Okay, so cap and hats using wool. Wool ni material lah. Dia material buat baju lah. Okay, dia macam bulu-bulu sikit. Alright, then we. Alright, empty space. The dolls in the new clothes. Alright. So the dolls in the new clothes. Kami membuat sesuatu kepada doll itu dengan baju baru. Apa dia buat dengan doll dan baju baru? Diorang pakai wear. Okay, betul ke wear? Betul ke wear? Persoalan yang bagus. Betul ke wear? Okay, wear ni maksud dia ialah pakai. Soalan Captain, doll tu boleh pakai ke? Doll tu boleh ke pakai baju? Tak boleh. Doll tu tak boleh pakai baju. Kita yang kena pakaikan baju. Bila kita pakaikan baju, kita tak wear. Faham? Kita pakai sendiri, kita wear. Tapi bila kita pakaikan orang baju, okay, the answer is dress. Alright, the answer is dress. Jangan ada yang marah. Okay, tahu akan ada yang marah. Apa hal pula dress? Okay, Allah. D Alright. Jangan stress pula. Relax. Biasa tu. Okay. The word dress maksudnya memakaikan seseorang ataupun menghiaskan seseorang ataupun mencantikkan seseorang ke apa ke macam tu lah. Okay. Bila kita pakaikan baju, we use dress. Kita tak pakai wear. Okay. Wear is untuk diri sendiri sahaja. Alright. Okay, let's move on. Okay. Number 10. Okay, opposite meaning, berlawanan maksud. Have they found the genuine painting? Okay, the word genuine. Apa maksud genuine? Genuine ni maksud dia original lah. Original bukan macam original pizza, bukan macam original macam tu. Original ni maksudnya yang sahih, yang benar. Itu maksud dia genuine, yang tidak bukan fake lah. Bukan yang tiruan. Bukan tiruan tu yang ori. Barang ori tu kan. Itu genuine. Okay. Tapi yang ni bukan cakap pasal barang, dia cakap pasal painting. So berlawanan maksud dengan genuine ialah fake. The answer is fake.
Alright, number 10 is B. Okay? Alright, let's get number 11. Number 11, choose a sentence with the correct punctuation. Azizul Faid is from Saudi Arabia, isn't he? Simple question. Kita tengah bagi tahu maksud, bagi tahu jawapan terus. Jawapan dia ialah A, ya. Okay, jawapan dia A. Tak ada masalah kat sini. Sepatutnya tak ada masalah. So kalau kamu salah kat sini, rugi besar. Alright. Azizul Faid is from Saudi Arabia. Saudi Arabia, semuanya sama kecuali koma dia saja yang berada di tempat yang berbeza. Okay. Now, kalau kamu ada masalah untuk soalan ni, masalah dia ialah di mana? Di sini. Ini ni. Is, isn't. Ke is, isn't. Ke is. Oh, semuanya isn't. Semuanya isn't ni. Semuanya isn't. So, tak ada masalah kat sini. Alright. Kalau sini is, sini mesti isn't. Okay, biasanya akan keluar dalam soalan objektif, soalan lain lah. Bukan soalan punctuation. Dia akan bagi is, isn't, is, isn't, is. Macam tu. Dia senang je nak faham. Kalau sini positif, sini mesti negatif. Apa maksud ayat ni? Maksud dia, Azizul Faid ni daripada Saudi Arabia. Kan? Yang kan tu ni Yang kan tu isn't. Macam ni. Faham? So dia boleh jadi sini positif, sini negatif. Sini is, sini isn't. Ataupun sini isn't, sini is. Boleh Dia boleh terbalik. Dia tak boleh sama. Dia boleh berbeza lah. Itu je. Kalau sini positif, sini negatif. Kalau sini negatif, sini positif. Yang ni yang berbeza ni kan. Yang ni berbeza ni. Alright. Ada pelik ke soalan ni? Sekejap kita check dulu Pakai ataupun baca soalan ni sambil tengok soalan ni sambil mengajar ni. Okay, baik. C ni salah sebab tak ada koma kat sini. B ni salah sebab tak ada tanda soal. D ni salah sebab ada koma kat sini, ada koma kat sini. Okay. Alright, let's move on. Okay, number 12. Okay, it was Earth Day. A pop star came to perform in the Nature Club. She was dressed in an exquisite. Apa maksud exquisite? Exquisite ni dia cara lain nak sebut cantik lah, tapi dia bukan cantik saja. Exquisite ni maksudnya yang yang lain daripada yang lain, yang special, yang apa, benda tu special dibuat untuk benda tu. Okay, and dia unique. Itu maksud dia exquisite. Alright. Okay, number 12. Exquisite something. So apa yang dia pakai? She was dressed in. Okay, dia dressed in. Okay, dia pakai apa? Dia pakai baju apa tu? Kita tengok number 12. Gown, skirt, blouse, cardigan. Okay, I hope the boys tak ada masalah dengan soalan ni. Jangan, kamu tak boleh nak cakap kaya lelaki tak tahu baju perempuan. Tak ada. Kau kena belajar kat benda ni. Okay, alright. So number 12, the answer is A. Alright, the answer is A. Gown. It's a gown. Yang dia pakai tu is a gown. Alright, skirt ni skirt lah, dia mesti tergantung. Alright, I think so. I'm not so sure juga sebenarnya. Blouse ni lebih kepada baju kalau tak silap. Cardigan kamu tahu kan cardigan tu apa. Alright. Okay, so gown ni is like a dress lah. Okay, kalau tak ada dress kat sini, kalau tak ada gown, dia ada dress, the answer is dress. Alright, but here it is a gown. Kalau tak sure yang lelaki, kalau tak sure tanyalah mak kakak kau. Okay. Alright, let's move on. Okay, the spectators were thrilled to hear her sing. Thrilled ni maksudnya okay, yang kamu tahu thriller kan? Thriller yang genre buku itu belajar dulu, ingat tak? Okay, thrill ni saya cakap bahasa Melayu. Thrill is actually teruja. Teruja. Okay, dia boleh jadi, dia biasanya orang pakai untuk benda yang teruja, yang macam roller coaster ke, macam tu kan. Tu we call it thrilling lah. Tapi kat sini boleh juga, sesuai juga dia pakai sebab orang semua teruja nak tengok. Iyalah, ada pop star datang sekolah kot kan. So siapa tak teruja nak dengar dia menyanyi kan. Okay, so spectators were thrilled to hear her sing. They cheered, and what did they do? Here you have to look at the picture. Look at the picture. What are they doing? Okay, kalau if you look at the picture, you can see yang budak-budak ni semua diorang angkat tangan. Tapi diorang angkat tangan bukan nak marah dia. Diorang angkat tangan, diorang melambai. So A, B, C, D. Waved, pointed, shouted, punched. Takkanlah punch kot. Okay, the answer is A lah. Wave. Wave, melambai, lambai. Pointed, tunjuk. Shouted, jerit. Punched, tumbuk. Okay, alright. 14. Let's look at 14. Zooming.
Must be one of the boys lah kat situ. Ke girl? I think it's a boy's name. Zhu Ming, 14. Near the stage and right in front of her. Okay. Alright. 14. Stand, stood, stand, standing. Look at the story. Past tense ke present tense? Supposed to be past tense. So dalam ni past tense mana? Stand, stood, stand, standing. Satu je yang past tense. Stood. Number 14 is B. Stood. Alright. Okay, number 15. Alright, 15. Give me one. Alright. Okay, 15. He was holding a ruang kosong of flowers in his hands. He wanted to ask for an autograph of the singer after he presented her with the flowers. At the end of the show, Zumin was very excited about it. Okay. He was holding a something of flowers. Look at the picture. Alright. Nampak budak yang pegang flower tu? Walaupun flower dia tak nampak macam flower sangat. Okay. Alright. Tengok 15. A vase ataupun vase, depends on where you're from. Okay. Stock, basket, bouquet. Alright. You should know this. The answer is D. Bouquet. 15 jawapan dia D. A bouquet. Apa maksud bouquet? Jambak, sejambak. Yang dia pegang sejambak lah kan. Basket tu bakul. Stock tu setangkai. Setangkai. Bukan setangkai. Kalau bunga sekuntum. Sorry. Sekuntum. Okay. Stock tu sekuntum. Yalah, satu kuntum, satu batang lah kan. Satu batang bunga tu. Okay. Vas ni sepasu. Takkanlah dia bagi satu pasu. Gagak lah. Alright. Let's look at number 16. Okay, alright. Ipoh Monday, 7 patrons were injured when a fire broke out in the Star Cinema. Okay, now question. Patrons tu apa dia? Okay, some of you will get a bit confused. Siapa yang dah jawab soalan ni? Okay. You might not understand what is the meaning of the word patron. Okay, patron bukan patron tu stesen minyak. Okay, patron ni maksud dia ialah customer. Okay, customer. Alright, customer ataupun tak ada perkataan lain, memang customer lah. Okay, customer dia punya pelanggan. Pelanggan, the word is pelanggan. Okay, patron ni maksudnya pelanggan. Alright, so kalau kat sini ni, kalau tengok ayat 7 patrons were injured when a fire broke out at Star Cinema. Star Cinema is wayang. Okay, wayang. So dia punya pelanggan dia ialah orang yang pergi tengok wayang lah. Okay. There was a full house in the cinema at the time. Full house ni maksudnya penuh padat. Okay. The fire broke out in the men's toilet 15 minutes after the film started. Okay, 15 minit lepas mula filem tu, the fire broke out. Broke out ni maksudnya fire tu dia bukannya dia pecah. Okay. Broke out, kita kata fire broke out ni maksudnya fire tu dia mula jadi marak. Faham? Boom, marak macam tu kan. So we call it fire broke out. Okay. The patrons were enjoying the film when someone at the back of the cinema smelled smoke. Okay, bau asap. Someone shouted and the patrons saw flames coming out from the men's toilet. Flames, api . Flames tu is another word for api lah. Okay, after that everyone in the cinema started rushing to get out of the place. Rushing, bergegas to get out, untuk keluar. They were panicked and started pushing one another, menolak. A few of them fell down and they were trampled on. Trampled on ni maksudnya dipijak. Faham? Bila nak tolak bahasa asap nak keluar je tu, lepas tu ada orang terjatuh, lepas tu semua orang macam jalan berpijak dia kan. So we call it trampled on. Okay. Luckily the cinema was well equipped with fire extinguisher. Well equipped, cukup dilengkapi with fire extinguisher. Tahu fire extinguisher kan? Pemadam api tu. The workers extinguished the fire before the fire brigade came. Fire brigade, fire ni lah, bomber lah, fireman. Fireman tu orang bomber, pegawai bomber. Fire brigade tu bomber, pasukan bomber tu, jabatan bomber tu. We call it fire brigade. 7 patron mana-mana lah, were injured. They were taken to the hospital nearby and given outpatient treatment. Okay. Damage to the cinema was estimated to be 55,000 ringgit. Question number 16. When did the fire happen at Star Cinema?
Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Balik kepada soalan. Okay, untuk soalan 16, 17, 18 ni soalan yang petikan ni, tolong tengok betul-betul lah. Jawapan di depan mata tau. So please, jangan salah. Tengok balik ayat pertama tu. 7 patrons were injured when a fire broke out in the Star Cinema last night. Last night maksudnya malam semalam. Kalau kamu tengok, ini surat khabar, newspaper kan. So kalau kamu tengok kepada newspaper ni, okay, dia bagi kat situ Ipoh. Okay, benda ni berlaku kat Ipoh Monday. Maksudnya Monday ni bukannya Monday tu bukannya hari benda tu berlaku. Tidak, Monday ni ialah hari artikel surat khabar ni ditulis, dia keluar. Faham? So bila dia keluar Monday, dia kata kat situ last night. Maksudnya perkara tu berlaku last night. Last night tu bila? Malam hari Ahad. Okay, so 16 is B, Sunday. 16 is B. Alright. Okay, let's look at 17. Alright, the phrase full house means, okay, kita cakap tadi, okay, full house maksudnya dia padat. Full house, okay. A few people in the cinema. A few, beberapa saja. Salah. Some people in the cinema. Beberapa juga. Salah. Several people in the cinema. Beberapa juga. Okay, kalau kamu tanya apa salah, ada 3 perkataan berbeza. A few, some, several. Okay, yang ni I will teach you again later. Kamu dah belajar ni bermula tahun 3, tahun 4 sebenarnya. Okay, beberapa tu ada macam-macam. Okay, ada berbeza-beza. Dia ada banyak-banyak kita boleh guna untuk benda yang boleh kira, benda yang tak boleh kira. Countable, uncountable noun. Kamu dah belajar ni. And I know, confirm kamu lupa. Tak apa, nanti Captain akan ajar. Okay, but this is not about countable, uncountable noun. This is more about the information kat sini lah. Okay, alright. A lot of people in the cinema. Satu ni je yang berbeza daripada ni. Beberapa orang. A lot of people, ramai orang kat situ. Betul lah, kalau dah penuh full house maksudnya ramai orang. So the answer is D. Alright, straightforward, very straightforward. Okay, number 18. Which of the following statement is correct? The fire started in the woman's toilet. Okay, untuk soalan ni tolong tengok betul-betul soalan dan tolong tengok jawapan betul-betul. Pastikan kamu baca semua jawapan. Pastikan kamu tahu mana yang salah, mana yang betul. Barulah kamu nampak mana jawapan yang paling tepat. Sebab kadang-kadang diorang suka bagi jawapan yang lebih kurang tepat, and kita akan rasa confused kat situ. So please check properly. Fire started in the woman's toilet. Okay, betul ke? Salah because dia kata, mana tadi? Wait. Ni. The fire broke out in the men's toilet. Salah, Alright. The employees of the cinema put out the fire. Employees of the cinema put out the fire. Apa maksud employee? Employee ni maksudnya pekerja. Tolong ingat sampai mati. Employee ni maksudnya pekerja. Pekerja sinema padamkan api. Betul ke pekerja sinema padamkan api? Kita tengok. Panic, start pushing one another. A few of them fell down, trampled on. Luckily, the cinema was well located fire. The workers extinguish, memadamkan the fire before the fire brigade came. Apa maksud the workers? Pekerja. Apa maksud employees? Pekerja. So nampaknya B ni betul. Sabar, check dulu yang lain. 7 people were seriously injured in the fire. 7 people were seriously injured in the fire. Kau nampak sekarang kau dah pening kan? Nampak macam betul kan? Sebab sini 7 patrons were injured in the fire broke out last night. 7 patrons were injured. They were taken to the hospital nearby and given outpatient treatment. Okay, alright. 7 people were seriously injured in the fire. So nampak macam betul kan? Okay, so sekarang ni kita ada 2 jawapan yang lebih kurang betul. Sabar dulu, relax dulu. Okay, tengok yang lain. The patrons went out of the cinema in an orderly way. Orderly maksudnya tersusun, teratur. Patron ni, dia punya customer semua ni, pelanggan semua ni keluar, went out of the cinema in an orderly way, dengan cara yang sangat teratur, tersusun, beratur, keluar gitu. Ya ke? Salah. They were panicked and started pushing one another. Nampak perbezaan kat situ? Okay, so D tu salah. Baik, now kita nak tahu mana satu yang betul, B ke C. Tengok betul-betul ni. Employees of the cinema put out the fire. Pekerja padamkan api. Sini, the workers extinguish the fire. Pekerja padamkan api. B betul. Okay, C. 7 people were seriously injured in the fire. 7 patrons were injured when a fire broke out. 7 patrons were injured. Nampak tak beza dia? Harap kamu nampak.
Beza dia ialah ni. Seriously. Okay, dia tidak tulis pun seriously. Alright, mereka tak tulis pun seriously. Okay, alright. So itu menjadi clue. Okay, itu menjadi clue. Dia akan nampak macam apa, sangat kecil je perbezaan dia. Okay, diorang suka bagi soalan macam ni. Untuk UPSR especially, they love to give this kind of question. Okay, bagi yang faham betul-betul and nampak betul-betul, kamu boleh teka dah jawapan dia tanpa Kapten bagi tahu benda ni. Sebab apa? Kamu boleh nampak clue dia dekat sini. Outpatient treatment. Lepas tu Kapten tak sebut tadi apa benda maksud outpatient treatment. Kapten saja skip tadi. Okay, outpatient treatment ni maksudnya patient tu, pesakit tu, kan dia kata they were taken to hospital nearby and given outpatient treatment. Maksudnya mereka tidak menetap di hospital, mereka tak admit. Kalau tak admit, maksudnya luka sikit pergi, ada balut ke apa ke, lepas tu dia kata okay, balik rumah. Maksudnya tak serius. Faham? Kalau serius, dia kena masuk hospital. Dia orang tak masuk hospital. Outpatient treatment maksudnya patient yang tidak menetap di sana. Okay? Alright, 18. Let's move on to 19. Oh wait, I'll write down the answers first. 18, jawapan dia apa tadi? B kan? Yes, B. Okay, let's move on. Let's move on to 19. Okay, alright. 19 and 20, very simple juga, tapi it can be confusing. Kita bagi kat sini satu, we call it flow lah. Okay, a flow chart. Kan dia macam peta alir kan lebih kurang, tapi sebenarnya dia ada gambar. Okay, so this is about a caterpillar and adult ladybird. Ni, saya start kat sini. The adult ladybird is red with black spots on his body. It lives for a few months. Lepas tu dia eggs. Oh, saya silap. Dia mula dari sini. Dia mula dari eggs dia mula dari eggs. Okay, small eggs are laid on the leaf. Each egg hatch in 3 to 7 days. Dia menetas dalam 3 ke 7 hari. Dia bertelur ni, dia letak dekat atas ni daun. Okay, larva. So ni bentuk larva. Larva molds many times as it grows. Apakah maksud molds? Okay, alright. Let me just double check dulu apa maksud molds. Okay, because I need to know how to explain to you. Alright. Okay, betul lah. Okay, dia how do we say dalam bahasa Melayu shed dia punya skin ni maksudnya salin kulit. Salin kulit. Okay, sebab apa? Larva ni dia bukan macam insect lah, dia bukan macam manusia, dia membesar. Kalau dia membesar, kita membesar, badan kita stretch tu kan. Ini tak, dia punya kulit kat luar tu, itu dia punya shell. Dalam dia tu dia punya badan. So dalam badan tu bila membesar, dia akan menyalin kulit. Faham? Pecah kulit lama, keluar dapat kulit baru lah. Okay, the stage lasts between 2 to 4 weeks. Okay, antara 2 ke 4 minggu. Alright, and then next dia pergi menjadi pupa. Alright, this is a pupa. Alright, last stage between 5 to 7 days. And after dalam pupa ni macam butterfly. Okay, so pupa like that, and then pupa tu akan keluar menjadi ladybird. Ladybird ni hanya hidup untuk beberapa bulan, a few months. Okay. 19. What is the correct sequence in the life cycle of a ladybird? Apakah dia punya sequence, susun atur dia yang paling betul? Kalau mengikut daripada gambar ni, dia mestilah bermula daripada the first one, which is what? Ni macam soalan telur dulu ke ayam dulu? Mana satu? Okay, jangan ikut telur dulu ke mana dulu. Tengok kepada dia punya tengok dalam dia punya carta ni, gambar yang dia bagi ni. Kalau mengikut gambar dan juga ikut kepada dia punya teks. Okay, ada yang kata X dulu, ada yang kata adult dulu. Kalau kamu cakap benda lain memang salah. Okay, X dengan adult. Tengok ni, X, small eggs are laid on leaves. Each egg hatches in 3 to 7 days. Telur kecil di laid
dikeluarkan dikeluarkan telur tu dekat atas daun. Okay, and then dia menetas dalam 3 ke 7 hari. Yang ni pula, the adult ladybird is red with black spots on its body. It lives for a few months. Okay, it lives for a few months, and the pupa pula dah pasal di sini. It lives for a few months. So kat sini ni dia punya penerangan dekat sini, dia tak cakap pun pasal ladybird ni bertelur. Ada tak cakap? Tak ada kan? Dia tak cakap. Maksudnya dia tak sambung. Okay, dia tak sambung walaupun ada arrow kat sini. Okay, dia tidak sambung. Faham? Kamu kena tengok benda ni. So maksudnya dia, yang ini lepas tu ini, lepas tu ini, lepas tu ini. Macam tu je. Dia nak ceritakan daripada dia telur sampai dia besar. Tu je. So dia mula daripada egg, lepas tu larva, pupa and adult. The answer is D. 19 is D. Okay. Let's look at number 20. Last question untuk sesi ini saja. Sesi yang seterusnya nanti kita akan buat different video lah. Okay. Alright, a word in the diagram that means shed its skin. Okay, apa maksud shed its skin? Captain dah bagi tahu tadi kan, shed its skin tu maksudnya dia, apa maksud shed its skin? Tolong siapa yang harap siapa yang masa kamu buat, kamu buka lah kamu kalau kamu tak tahu maksud perkataan tu. Okay, Captain tak ada kat situ nak memberitahu kamu maksud-maksud dia. So I really hope that you can use the dictionary lah. Shed ni maksudnya menyalin. Okay, ataupun dia luntur lah. Shed ni lebih kepada luntur kulit. Faham? Tukar kulit lah. Alright, so perkataan dalam diagram ni yang tadi kita sebut tadi tu, molds. Okay, kalau lah contoh kamu tak tahu apa ni shed its skin, kulit. Okay, hidup kulit, membesar kulit, menetas kulit. Salah, kamu boleh teka tau. Kamu boleh teka molds ni kat sini. Kamu boleh teka. Alright, so 20, the answer is C. Okay. Alright, baik. Itu saja untuk sekarang, untuk for now. Okay, I hope that you get all correct. Macam Captain dah pernah bagi tahu sebelum ni, untuk paper 1 kamu kena score 1 sampai 20 tu paling kurang kamu kena score 17, baru kamu ada peluang nak dapat A. Sebab dia simple, jawapan ada depan mata, benda boleh jawab. Bukannya kamu tak tahu, kamu dah tahu, kamu dah belajar untuk 2 tahun dah. Bukan 2 tahun, 3 tahun dah sepatutnya. Daripada year 4, year 5, year 6 kamu dah belajar format yang sama. And English tu kamu dah diterapkan daripada tahun 1. Jadi untuk skor 17/20 tu boleh, dengan syarat kamu belajar dalam kelas. Kalau kamu rasa kamu tak dapat nak skor, then please do something about it. Kalau kamu tak dapat 17, susah nak dapat kita bagi tahu. It's very difficult to get A. Alright. Okay, that's all for today. That's all for right now. Thank you so much. Tunggu untuk video seterusnya lah. Okay, video yang bahagian B pula. Okay, bahagian soalan 21 sampai soalan 25. Kita akan uploadkan satu lagi video nanti. Belum lagi buat, penat sikit, nanti kita buat video. Alright, that's all for today. Thank you so much. Any question, you PM me. See you soon. Okay, take care, jaga diri baik-baik. Alright, Assalamualaikum.